Kami dari kumpulan 19 terdiri daripada saya sendiri, Azrul bin Azian, Muhammad Waliuddin bin Hamzah, Engku Kasmah Anis binti Tengku Kari, Khairul Anwar bin Azmi. Pengenalan. Masyarakat Malaysia amat menitik beratkan pengajaran tertib dan menjadikan satu tanggungjawab utama sejak dari kecil. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2010, perkataan tertib merupakan kata objektif yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu, kata nama atau perasaan nama, juga bersinonim dengan peradaban, bersopan santun dan teratur. Sebagai keluarga Malaysia, adalah menjadi kewajipan seluruh masyarakat untuk mengenali dan mengetahui dengan lebih mendalam akan cara yang betul semasa berada di meja makan pelbagai etnik dan kaum di Malaysia agar dapat memberi ruang kepada pembentukan kesepaduan sosial. Terdapat beberapa jenis majlis dan acara yang boleh kita ketahui supaya mudah untuk membuat perumusan dari segi protokol dan istiadat mengikut amalan sebuah negeri. Majlis rasmi ialah sesebuah majlis yang dianjurkan oleh kerajaan negeri yang mendapat urusan pertukaran kerajaan. Manakala majlis rasmi dan formal ialah majlis atau aktiviti yang sumber penentukannya dari kerajaan seperti hari bekerja dari Isnin hingga Jumaat di pejabat, di luar pejabat, majlis penuh istiadat, majlis jamuan malam atau hujung minggu atau di luar waktu kerja. Majlis yang melibatkan pembesar negara ataupun negeri dan menepati aspek protokol penuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairul Anwar bin Azmi, Metrik 284012. Dalam tugasan kali ini saya akan menerangkan tentang perkakasan yang digunakan di meja makan. Okey, yang ada di hadapan sekarang ni adalah sudu untuk sup. Kemudian kita ada sudu, kita ada mangkuk, kita ada piring dan kita ada pinggan. Okey, ketiga, dan kemudian kita ada gelas, kita ada garpu dan juga ada pisau. Kemudian ini adalah napkin. Ini adalah perkakasan set yang biasanya digunakan untuk makanan barat. Okey, dalam bab ni saya akan menerangkan tentang cara memegang sudu. Okey, kita tahu sudu ni digunakan untuk mengambil minyak makanan masuk dalam mulut. Cara pemegang dia dengan mudah kita boleh lihat. Kita ampu menggunakan jari hantu dan kita pegang dengan ibu jari dan juga jari telunjuk kita. Sudu ni kebiasaannya benda yang banyak pakai lah untuk menu makanan barat. Dan kemudian biasanya sudu digandingkan dengan garpu. Dan garpu ni digunakan untuk memotong serta boleh juga sebagai menyuap seperti makan mie, spaghetti dan juga lain-lain lah. Tapi untuk makanan yang bersup tak sesuai. Yang terakhir adalah pisau. Pisau ni juga digunakan dalam menu makanan barat seperti memotong daging steak dan juga memotong benda-benda untuk dimakan lah. Biasanya pisau ni digandingkan dengan garpu. Dia jarang guna pisau dengan sudu. Okey, pisau dan juga garpu ni biasanya dikombinkan sekali lah, seperti makan daging steak. Dan cara penggunaan dia, tangan kanan adalah garpu dan tangan kiri adalah pisau untuk memotong. Itu saja yang bagi saya untuk kali ini adalah perkakasan yang biasa digunakan untuk menu makanan barat. Panduan menggunakan napkin tangan. Tujuan napkin digunakan untuk mengelakkan makanan yang terjatuh dan mengotorkan baju. Selain itu juga untuk melindungi mulut dari pandangan orang ketika hendak membuang tulang yang terselit. Kain napkin hendaklah diletakkan di atas pangkuan atau paha dan jangan diselitkan pada tali pinggang atau pada tali leher. Sekiranya napkin terjatuh, jangan sesekali tunduk untuk mengambil napkin tersebut. Sebaliknya, minta bantuan daripada pelayan untuk mengambil napkin tersebut. Sekiranya ingin meninggalkan meja untuk seketika, letakkan napkin tersebut di atas kerusi menandakan anda akan kembali. Setelah selesai makan, letakkan napkin tersebut di atas meja
tanpa perlu melipat seperti bentuk asalnya sebagai tanda anda telah selesai makan. Cara menggunakan garfu. Pegang garfu dengan bahagian cabarnya terlentang. Pegang dengan hujung pangkalnya dengan ibu jari di bahagian atasnya dan bahagian bawahnya terletak di atas jari hantu serta dibantu oleh jari manis dan jari kelingking. Apabila digunakan dengan pisau, peganglah dengan bahagian cabangnya terlentang di atas. Pangkalnya hendaklah berada di tengah tapak tangan dengan jari telunjuk di bahagian atas dan ibu jari di bahagian bawah. Cara menggunakan sudu. Sudu hendaklah dipegang dengan tangan kanan sama seperti memegang sudu tanpa pisau. Ketika menggunakan sudu bersama garfu, maka cara memegangnya adalah sama seperti memegang tanpa garfu. Cara menggunakan pisau. Pisau hendaklah digunakan dengan tangan kanan dengan pangkalnya berada di dalam tapak tangan dengan ibu jari terletak di tepi pangkalnya dengan jari telunjuk di bahagian atas. Okey, apabila pisau digunakan bersama garfu, pisau juga digunakan untuk menolak makanan di atas garfu. Cara meletakkan sudu, garfu dan pisau selepas makan. Pisau, sudu dan garfu diletakkan rapat di sebelah kanan pinggan dengan caban garfu dan sudu ditelentangkan. Cara makan sup. Menggunakan sudu berbentuk bulat dan diletakkan di sebelah kanan. Halakan sudu sup ke arah luar dari badan, inward towards outer position. Setelah selesai makan sup, sudu perlu diletakkan di dalam mangkuk sup dan jika makan sup jenis bouillon, mangkuk jenis bertelinga akan digunakan. Justru itu, pengguna boleh memegang telinga mangkuk tersebut untuk menghirup sup. Cara makan ikan. Jika limau diberikan bersama hidangan, limau perlu diperah dengan memegang bucu limau dan menikam bahagian limau dengan garpu. Seterusnya, memusingkan garpu secara perlahan-lahan. Gunakan napkin untuk membersihkan jari dari air limau yang diperah tadi. Hirisan limau nipis yang disediakan adalah bersifat hiasan sahaja dan tidak boleh dimakan. Perkakasan yang digunakan untuk makan ikan adalah garpu dan pisau, di mana pisau berada di sebelah kanan meja dan garpu di sebelah kiri meja. Setelah selesai makan, pisau dan garpu tersebut diletakkan ke sebelah kanan pinggan dan cabang garpu berada dalam keadaan terlentang. Cara makan steak. Gunakan pisau dan garpu. Daging steak perlu dipotong kecil dalam anggaran sesuap mulut sahaja. Setelah selesai makan steak, pisau dan garpu yang telah digunakan hendaklah dirapatkan ke sebelah kanan pinggan dan cabang garpu berada dalam keadaan terlentang. Cara makan makanan Cina. Cina selalunya makan dengan menggunakan chopstick. Chopstick dipegang dengan betul antara dua jari bagi memastikan makanan dapat diambil dengan baik. Jangan sesekali mencucuk chopstick ke dalam nasi kerana ianya dianggap menyerupai lidi kemenyan dalam pengurusan orang yang mati. Chopstick tidak dibenarkan diketuk pada mangkuk makanan kerana dianggap menyerupai pengemis jalanan. Dan jika ingin meminum air, cawan perlu dipegang menggunakan kedua-dua belah tangan bagi menunjukkan sikap sopan santun. Cara makan makanan India. Makan dengan mendahulukan tuan rumah. Makanan asas seperti chapati, naan, paratha, nasi, kari dan manisan adalah kebiasaan makanan bagi masyarakat India. Kebiasaannya mereka menggunakan jari tangan sahaja apabila makan kerana ianya menjadikan makanan itu lebih enak dan lebih baik. Rapatkan jari-jari dengan kemas dengan gunakan hujung jari untuk makan. Makan dengan tangan kiri ditegah kerana ianya dianggap kotor dan boleh menyakitkan hati orang yang lain. Cara minum teh atau kopi. Minum menggunakan cawan yang disediakan. Jika cawan berbentuk kecil disediakan, maka air kopi akan dihidangkan. Manakala jika cawan besar disediakan, maka air teh akan dihidangkan. Sekiranya pelayan membawa kedua-dua jenis air, pelanggan diberikan peluang untuk membuat pilihan mengikut cita rasa masing-masing. Cara makan pembasuh mulut. Biasanya ianya dipanggil sebagai pencuci mulut. Makan menggunakan sudu dan garpu khas. Kebiasaannya buah-buahan telah disiap potong kecil bagi memudahkan untuk makan.
Gunakan jari tangan untuk memakan buah-buahan jenis seperti rambutan bagi memudahkan untuk mengupas. Seterusnya, gunakan air basuh tangan yang disediakan dan gunakan napkin setelah selesai makan. Tata tertib semasa dan selepas makan di meja makan. Adab dan tertib semasa di meja makan perlu diketahui oleh semua orang. Dari kecil kita dididik adab mengenai tertib semasa di meja makan. Begitu juga apabila pergi menghadiri kenduri kendara ataupun majlis-majlis rasmi. Apabila hendak duduk di kursi meja makan, kita mestilah masuk melalui sebelah kanan dari pandangan belakang. Sekiranya datang bersama pasangan, maka pasangan hendaklah berada di kursi sebelah kiri suami. Perkara asas mengenai tertib di meja makan perlu diketahui supaya tidak berasa bersalah apabila berada di meja makan dengan majlis rasmi. Pengetahuan tentang adab dan tertib di meja makan amat berguna bagi mereka yang sering diundang ke majlis-majlis jamuan atau menghadiri jamuan di hotel-hotel atau di rumah orang kenamaan. Dilarang sama sekali kita berpeluk tubuh dan berkedukan tangan. Hendaklah berada di atas peha dan hanya sekadar pergelangan tangan sahaja yang dibenarkan berada di atas meja. Dilarang sama sekali menjamah makanan sebelum tetamu utama memulakan apabila berada di meja makan. Tidak menjadi satu kesalahan jika tidak mengambil minuman, tetapi adalah tidak manis jika mengambil minuman lebih dari 2 gelas. Minuman tidak perlu dibawa ke meja makan, walau bagaimanapun sedap sekalipun minuman tersebut. Selepas minum, letakkan gelas di atas meja-meja kecil yang disediakan di ruang lega atau diberikan semula kepada pelayan. Dalam menggunakan perkakasan, contohnya hidangan cara barat, biasanya banyak digunakan alatan. Terdapat pelbagai jenis seperti jenis sudu, garpu, pinggan, piring dan gelas di atas meja mengikut jenis makanan yang dihidangkan. Elakkan daripada membelek-belek perkakasan yang disediakan dan membincangkannya dengan teman semeja apalagi mengambilnya sebagai cenderamata. Semasa makan adalah dilarang untuk bercakap sekiranya makanan penuh di dalam mulut kita, dan kita juga dilarang untuk bertanya kepada tamu yang sedang menikmati makan. Jika dihidangkan dengan makan berkuah seperti hidangan sup dan roti pula, kita hendaklah menggunakan tangan untuk mencubit roti dan bukannya menggunakan pisau. Sup pula mestilah dihirup secara berasingan dan bukan dicicah dengan roti atau direndam di dalam sup sebelum makan. Jika ingin keluar dari meja makan, hendaklah menolak ke belakang dengan perlahan dan keluar dari belah kanan. Menolak semula kursi ke tempat asalnya dan meletakkan napkin di atas meja. Di atas kursi. Perkara-perkara yang perlu dielakkan semasa berada di meja makan. Mencuci gigi dianggap kurang sopan. Mengelakkan daripada sendawa, kekenyangan dan bersin. Sekiranya tidak tertahan ingin bersin, gunakan napkin untuk menutup mulut, kemudian sendawa dan bersin. Bercerita tentang makanan yang dinikmati selepas makan adalah tidak sesuai pada tempatnya. Perbuatan suka mengambil barang di atas meja sebagai cenderamata hendaklah dihindarkan. Perkara yang perlu diambil perhatian. Tetamu-tetamu jemputan yang lain boleh meninggalkan majlis selepas div-div jemputan berangkat balik. Letakkan napkin di atas meja sebelum meninggalkan majlis. Jika ada minuman ucap selamat dalam majlis, semua tetamu hendaklah berdiri, pegang gelas minuman, halakan ke tengah meja dan minum seteguk. Minum ucap selamat dengan air sejuk adalah dibenarkan. Kesimpulan, tertib di meja makan semasa majlis rasmi menekankan kepentingan protokol dan etika yang perlu difahami, dipelajari dan diikuti oleh tamu yang berkenaan. Ketertiban diri di meja makan merupakan antara faktor utama dalam suatu majlis rasmi. Ketertiban di meja makan semasa majlis rasmi mencerminkan watak seseorang individu jemputan. Di peringkat organisasi atau jabatan, tahap profesional dan imej korporat boleh dilihat pada amalan yang dipraktikkan. Organisasi ini juga akan dikenang dan sentiasa diingati sebagai sebuah organisasi yang hebat dan pandai dalam menguruskan majlis dan hubungan rasmi yang terjalin akan terus erat dan berpanjangan.